besar pahala di sisi Tuhan. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Jasa petani mesti dikenang, penat lelah berikan banting tulang, kehidupan mereka wajib dijaga. Begitulah kehendak agama kita, begitulah kehendak agama kita. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan rakyat jelata, kemakmuran rakyat di tangan mereka. Petani yang bekerja cemerlang, bersungguh-sungguh hasilkan keperluan, iman dan ibadah tidak ditinggalkan, besar pahala di sisi Tuhan, besar pahala di sisi Tuhan. Petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa. Okey anak-anak sekalian, mari kita bincang berkaitan dengan proposal projek inovasi ekosistem projek durian King Farm, Rusa Haven dan Agrotourism Expedition yang dibuat oleh pihak koperasi, BHT dan joint venture yang hebat, ya, dengan joint venture dengan sahabat-sahabat. Okey, latar belakang projek. Malaysia adalah sebuah peneraju dalam pengeluaran durian Musang King. Okey, menawarkan peluang unik untuk mengintegrasikan tanaman durian dengan peternakan rusa serta memperkenalkan aspek agrotourism. Okey, agrotourism. Jadi kita punya konsepnya adalah konsep menggunakan ekosistem, ya. Okey, dekat situ ada ekosistem, ya. Situ ada Musang King, situ ada rusa yang kita tidak menggunakan racun, tidak menggunakan racun rumput. So, rumput dimakan oleh rusa. Okey. Dan baja tai rusa menjadi baja pada Musang King. Kita tidak menggunakan baja-baja kimia. Okey. Projek ini tidak hanya akan meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan, tetapi juga menawarkan peluang dalam sektor K-ekonomi dan health tourism melalui agrotourism. Okey. Jadi K-ekonomi ini adalah berkaitan dengan kursus-kursus dan seminar-seminar yang akan dibuat dekat kebun itu. Dengan health tourism maknanya terapi minda mereka. Ini terapi minda.
Ini K ekonomi adalah seminar ya, Universiti Alam kita panggil. Okay, Universiti Alam. Okey, so kita boleh meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan. Penting ni pendapatan daripada semua sistem ekosistem yang ada ya. Dan menawarkan peluang pekerjaan. Alright. Okey, apakah objektif projek ini? Projek ini adalah dia punya objektif adalah meningkatkan hasil dan kualiti tanaman musangking. Hasil dan kualiti. Ya, dengan cara yang tidak mencemarkan. Tidak gunakan racun, tidak gunakan bahan kimia ya. Menggunakan sistem semula jadi. Kemudian menggalakkan pertumbuhan industri peternakan rusa. Okey, yang ni dia boleh hidup sekali. Musangking, durian dengan rusa hidup sekali di satu tempat. Satu tempat. Okey. Ada pokok musangking. Ada rusa duduk di situ. Alright, makan rumput-rumput ini. Okey, kemudian memperkenalkan konsep agrotourism yang menggabungkan keindahan alam, pertanian dan kesihatan. Boleh exercise kat situ menunggang kuda, boleh memanah kuda, boleh memanah, boleh hilangkan stres dengan melihat alam semula jadi, ya. Kurangkan stres. Okey. Sini di pertanian sambil makan buah durian. Boleh makan buah durian. Okay, kita tengok keindahan alam, fikiran menjadi tenang. Pada malamnya kita boleh melihat lampu-lampu yang indah di KLCC. Boleh nampak KLCC daripada atas bukit tu. Okay. Boleh mana yang mana-mana ya, minat adventure boleh pakai 4x4 atau pakai boleh berjogging di atas itu. Dapatkan kesihatan ya. Apakah ada konsep inovasi yang kita nak perkenalkan? Okey. Dalam tanaman pertanian durian musangking, konsep inovasinya adalah pemilihan tanaman. Fokus pada varieti unggul seperti musangking ya. Kita fokus kepada musangking sebab dia yang paling mahal, paling sedap buat masa sekarang ni. Ya. Selain daripada duri hitam. Kemudian teknologi pertanian, sistem irigasi pintar, pemantauan tanah secara berterusan. Ini teknologi pertanian ni kita pakai yang pintarnya. Okey. Kemudian penggunaan teknologi tenaga rusa ni sebagai pengerek tanah semula jadi. Ya. Kita menggunakan rusa ni untuk menggemburkan tanah. Tahi dia kita guna sebagai baja. Okey. Kemudian rusa ni sebagai penggembur tanah. Kasih dia gembur. Gembur. So, kalau orang gunakan jentera, kita gunakan binatang semula jadi. Okey, dalam peternakan rusa, macam mana kita pakai symbiosis dia, pemeliharaan rusa dengan makanan organik, sistem pemantauan kesihatan. Organik dimakan apa? Rumput. Makan rumput. Makan benda-benda yang semula jadi dekat situ. Buah. Okey. Makan buah, makan rumput. Okey. Okey. Musangking. Bayangkan dulu semaknya pokok kebun tu, sekarang ni ada pokok buah. Kat situ ada rusa yang makan rumput dekat ladang tu. Jadi tahi rusa boleh dimakan oleh pokok. Dan dia persaingan rumput-rumput ni tak ada persaingan di rumput-rumput ni
untuk baja tu kerana rumput telah dimakan oleh rusa. Tai rusa dijadikan sebagai baja organik. Bila dia berak ke situ, dia akan jadi baja. Tak payah nak beli baja kita ya. So jimatkan kos. Okey, tak payah beli baja. Jimatkan kos, jimatkan baja, jimatkan racun. Tak payah meracun rumput, tak payah meracun ulat. Baja jimat. Ya. Alright. Stop. Okey, agrotourism expedition ini pula apa benda dia adalah health tourism program, iaitu pakej kesihatan dengan produk organik dan aktiviti luar. Produk organik ni makanan tanaman-tanaman herba, ya, menjadikan kesihatan menggunakan teknik-teknik tradisional. Okey, aktiviti luar dan aktiviti memanah, aktiviti tunggang kuda. Okey, aktiviti panah. Okey, aktiviti ATV dan boleh juga pengembaraan 4x4. Kemudian edukasi pertanian, kita boleh bagi lawatan pertanian, kemah pertanian untuk pelajar-pelajar, kita buat kursus kepimpinan, kita buat kursus motivasi untuk pelajar-pelajar ni di kebun. Juga boleh buat kursus survival untuk mereka. Okey. So, untuk lawatan pertanian ni boleh pergi lawat Musang King punya kebun, ladang tanaman kontan seperti jagung dan nanas ya. Nanas yang tanaman sementara ya. Dan boleh juga buat family day di sini. Family day untuk organisasi yang nak buat team building. Okey. Situ. Okey, ini semua masuk dalam agrotourism. Okey, macam mana kita nak membagikan tugas dalam melaksanakan tanggungjawab ni dan strategi dia macam mana. Kita tengok bersama. Okey, untuk projek durian Musang King, kita gunakan ahli koperasi. Ya. Yang pertama sebagai pengurus dan pemantau. Kemudian ahli koperasi yang kedua sebagai pemilih dan penggandaan tanaman serta penyelidikan variasi ya. Ini ditanam-tanam. Ahli koperasi ketiga sebagai pengurus teknologi pertanian dan sistem pengairan fertigasi dia. Kemudian kita ada bendahari, kita buat bajet berkaitan dengan Musang King ya, untuk mengutip hasil dan menerima hasil dari segi kewangan, setiausaha untuk membuat surat menyurat dan bantuan marketing, dan pengurus adalah champion kepada projek ini. Siapa champion dia? Ya, siapa yang memastikan projek ini berjaya? Kemudian sama juga dengan peternakan rusa, kita kena ada 3 orang ahli yang kita bahagikan dia, 3 orang. Seorang yang menjaga makan minum rusa, seorang ahli yang jaga kandang dan bahan-bahan buangan dia, tai dia yang boleh jual kat tai dia. Ahli ketiga adalah marketing ya. Kemudian dia ada juga tim-tim dia, termasuklah bendahari, setiausaha dan pengurus ya. Ini untuk peternakan rusa.
Okey, sama juga dengan pembagian kerja berkaitan dengan agrotourism. Kita bagi pada 3 orang dalam satu tim. Ya, satu orang mengurus pengembangan package agrotourism ni. Apa dia package dia? Lawat musangking, seminar, okey, hari keluarga, family day. Package dia apa? Memanah dan kuda. Itu package dia. Kena ada seorang yang uruskan benda ni dengan bersama tim dia. Seorang tak boleh, mungkin dia kena ada tim dia. Kemudian program edukasi dan lawatan. Seorang kena ada lawat tempat tu dan program-program yang berkaitan dengan khusus motivasi dan khusus kepimpinan. Kepimpinan ni pimpin. Kemudian seorang lagi ahli akan buat promosi. Okey, sama ada dipakai digital marketing. Okey, bawa masuk dalam Facebook ke, ataupun dia pergi kempen ke universiti dan sekolah-sekolah. Universiti dan sekolah. Kempen ya. Kemudian juga ada penasihat, dia usaha bendahari, dia ada pengurus dan dia ada bantuan-bantuan logistik untuk kemah dan transportation. Kena ada team supporting team ni ya. Yang ni biasanya supporting team ni dia buat oleh federal, iaitu koperasi pusat ya. Koperasi ditubuhkan anak syarikat. Okey, anak syarikat ni terdiri daripada 3 cawangan, iaitu musangking, rusa, dan yang ketiga adalah agrotourism. Setiap satu ni dia ada tim-tim dia ya. Okey, agrotourism ya, tim adalah inilah. Okey. So syarikat inilah dia punya pengurus di sini, bendahari dia, setiausaha dia dekat sini duduk. Ataupun dia buat asing, setiausaha bendahari masing-masing ada dia punya yang khas. Okey, dia ada satu syarikat, dia ada lagi anak syarikat. Ini koperasi Berhad. Koperasi Berhad. Okey. Anak dia adalah Sendian Berhad. Kemudian anak syarikat, ini anak syarikat adalah Sendian Berhad ya. Okey, satu cara dia struktur organisasi dia clear. Okey, untuk mengadakan program khusus kepimpinan, motivasi dan family day pula, kita perlukan orang-orang yang menguruskan berkaitan dengan penceramah, menguruskan kebersihan. Mungkin kita perlukan legal advisor untuk mendapatkan license. Ya. Dan makanan ya, kena ada orang yang menyediakan makanan ya. Kita sediakan logistik, mungkin air dan syllabus kursus ataupun seminar ataupun kursus punya syllabus. Khusus biasanya kalau khusus motivasi, hari pertama tu kita lanyak peserta kursus bagi mereka merasakan diri mereka paling rendah. Kemudian hari yang kedua kita bagi konten khusus, iaitu khusus kepimpinan, khusus mengangkat mereka ke martabat yang secara profesional. Dan hari ketiga baru kita bagi dia kegembiraan dan kita angkat balik nilai diri mereka, keyakinan mereka kita angkat balik ya. So kita turunkan kesombongan hari pertama. Tinggalkan segala sombong-sombong orang kaya, orang miskin semua. Kita bagi dia penat dalam hutan, bagi dia merasa kesusahan.
Hari kedua kita bagi dia pelajaran konten berkaitan dengan kepimpinan, kepentingan belajar, ke survival, ya, untuk kehidupan. Dan hari ketiga kita angkat balik dia punya value nilai diri. Kita angkat dia, ya, kita puji balik, kita bagi dia penghargaan, kita bagi dia kemesraan, kita buat makan bersama, sembahyang bersama. Okey, program-program team building bersama, ya. Menunggang kuda, memanah di sini dalam program ni, ya. So program ni yang kita perlu atur untuk buat khusus kepada mereka, ya. So bila dia balik daripada khusus ni, value mereka, dia punya knowledge, attitude dah berubah, ya. Knowledge, attitude dan behavior mereka telah berubah kepada perkara-perkara yang baru. Kalau mereka dulu CGPA dia 2.0, so kita harap lepas khusus kita boleh push dia naik menjadi 3 lebih, 3.4 ke ataupun 3.8 ke. Ya, kita boleh push dia dengan menukar dia punya pengetahuan dia, attitude dia dengan kelakuan dia. So kita tukar ini, ya. Itu cara kita buat khusus motivasi dan khusus kepimpinan, ya. Teknik ni kita lanyak di hari pertama sampai dia rasa kesombongan dia akan dibuang ke laut. Baru kita boleh bagi hari kedua kita berkesan kita punya kursus tu dengan membagi ceramah-ceramah ataupun teknik-teknik belajar yang berkesan. Dan baru hari ketiga kita angkat nilai dia, kita bagi dia keseronokan supaya mereka balik nilai diri dia, nilai diri yang baru. Okey, macam mana kita nak buat timeline projek ni? Kita projek nampak besar dan susah, jadi kita buat sikit-sikit lah. Okey. Okey, kita fokuskan kepada bulan 1 hingga bulan 3 ni kepada tim yang menguruskan berkaitan dengan rusa. Apa yang dia nak buat? Dia buat kandang. Okey. Bagi yang tim ini tim yang pertama buat kandang rusa. Tim yang lain dia tanam pokok musangking. Dan tim yang ketiga kita melatih petani. Kita hantar mereka kursus. Okey, ni dalam bulan pertama. Kalau kita start pada Januari sehingga Mac. Okey, 2024. So 2024. Okey. Januari hingga Mac. Okey, bulan 1 hingga bulan 3. Okey, bulan 4 sampai bulan 6, maknanya bulan April sehingga Jun lah. April Jun 2024. Kita buat apa? Pemantauan pertumbuhan tanaman dan rusa. Kita bela anak rusa dah besar. Bela anak pokok musangking, anak pokok tu dah besar, ya. Daripada tanam kecil dia menjadi besar sedikit. Okey, besar sikit pokoknya. Daripada rusa yang kecil menjadi rusa yang besar sikit. Okey, kemudian pengembangan sistem irigasi dan teknologi pertanian. Okey, air itu kita bagi dia. Kemudian penyelidikan pasaran dan pemasaran produk. Kita dah pasarkan produk jika ada nak keluar produk, ya. Kemudian bulan 7 sehingga bulan 12. Maknanya bulan Julai sehingga Disember ni. Disember 2024. Okey. Kita buat pengembangan modal ekosistem bersepadu. Okey. Maknanya ada musangking, ada rusa di situ. Ekosistem yang bagus. Kemudian pengeluaran musangking dan produk rusa. Okey.
Ini sama ada kita punya pokok sendiri ataupun pokok orang lain kita dah start jual. Okey. Kemudian kita educate masyarakat. Ya. Dia tak semestinya pokok kita yang kita jual untuk produk musangking dan rusa-rusa pun rusa kita. Rusa kita mungkin kecil lagi, pokok kita mungkin kecil lagi. Tapi kita jual produk orang lain. Kita dah start bisnes ya untuk dapatkan pendapatan yang segera. Tak semestinya pokok dan buah kita dan rusa kita. Kemudian bulan yang ke-13 hingga ke-18 maknanya dah masuk 2025. 2025 apa yang kita perlu buat adalah pengembangan agroturism kesihatan. Ini selepas kita dah setuju bermufakat. Ini yang mesti semua ahli setuju. Setuju ya. Lepas kita setuju ya kita terus laksana. Sudah mufakat kita terus laksana. Setuju dan bagi komitmen, bagi modal, bagi tenaga, bagi masa. Okey. Itu yang kita buat ya. Siapa yang bagi tenaga, kita bagi dia upah ya. Siapa yang bagi modal, kita gunakan modal ni untuk bayar upah tenaga dan masa mereka dengan alatan mereka ya. Masa dan alatan. Okey. Alatan mesin yang digunakan kita bagi dia upah dengan modal yang ada. Ya. Berapa banyak modal yang ada? Kita tengok kalau kita boleh kumpul modal 100,000, kita gunakan yang tu dulu. Okey. Kalau 10 orang ahli, daripada 10 orang, kita menggunakan 10,000 seorang. Ya, 10 orang ahli, 10 orang kali dengan seorang bayar 10K. Untuk capai modal awal 10K. Tapi kalau kita ada 5K saja sumbangan, kita kena ada 20 orang. Okey. 5K saja RM dia, kita kena ada 20 orang ahli yang berminat untuk melabur. Gitu ya. Kemudian kita dapatkan hasil awal adalah kita tak semestinya kita jual produk kita, tapi kita jual produk orang lain. Kita buat promosi terus. Ya. Ada people product ya. Ada people product. Kita ambil produk lain kita jual. Koperasi dapat untung situlah. Gunakan ada people product sebelum musangking kita dengan rusa kita bertambah besar. Okey. Ini adalah untuk kita training dan untuk kita jadikan kita punya sistem tu menyeluruh daripada A to Z. A to Z semua kita kontrol berkaitan dengan industri yang kita ceburi. Jadi kita tidak dimainkan orang-orang tengah. Kita pandai A to Z. Kesemua sekali. Apa-apa sekali. Daripada kepala rusa sampai tahi rusa sampai ekor rusa semua kita tahu. Daripada musangking, daripada benih kecil, daripada daun sampai akar, sampai pokok dia, sampai buah dia semua kita tahu. So, ya, kita urusan dia semua A to Z. Kita buat inovasi. Produk dia daripada buat cendol durian, aiskrim, produk dia boleh buat durian tu boleh hasilkan pemadam api. Itu semua kita buat A to Z. Semua sekali. Ya, dengan cara inovasi. So, implikasi kewangan kalau kita perlukan modal awal 800,000. Ya, 800,000 kita perlukan untuk tanam, untuk tanah, sewa tanah, tanam, kandang, infrastruktur dan promosi. Yang ini awal. 800,000 adalah untuk modal awal. Ya. 800,000 untuk 5 ekar, saja mana 1 ekar kita perlukan. Kalau 4 ekar ya kita perlukan 200,000 satu. Ya, untuk satu-satu projek kita perlukan
200.000 untuk satu-satu projek. Keseluruhan 800.000. Okey. Pada suku operasi suku tahunan kita perlukan 300.000 penjagaan makanan rusa, pemantauan tanaman dan agroturisme. Makanan rusa ni kalau kita tak nak belikan dedak, kita lepaskan rusa ni buat kandang saja. Kandang pagar ni. Pagar keliling kebun untuk rusa saja. Okey. Kemudian pagar lagi untuk projek jagung saja, contohnya tanaman jagung. Okey, bila dah besar nanti musang king dah besar, sebelum musang king tu besar kita tanam jagung dulu. Okey. Jadi bila musang king dah besar baru kita lepaskan rusa dekat situ. Okey. Kemudian kita punya bajet dalam promosi adalah 100.000. Modal dia besar sebab tu kita perlukan, kalau tak ada modal tak ada, modal yang besar, kita perlu gabung dengan ahli koperasi. Kemudian kita dapatkan bantuan bank. Dapatkan bantuan SKM. Angkasa. Okey. Ataupun pelabur swasta. Pelabur swasta private yang boleh melabur kaya-kaya. Untuk kita buat menjalankan projek kita. Kalau tidak sampai bila pun kita tidak boleh buat projek sekatan banyak. Sebab pertanian memang memerlukan modal yang besar. Modal dia sangat besar. Dan kita nak pastikan dia berjaya. Okey, dengan ROI biasanya ROI dalam masa 2 tahun. 2 tahun banyak dugaan 2 tahun baru boleh capai. Tapi kalau nak cepat untuk dapat pendapatan, kita use ada people product. Kita jual je. Jadi pusingan modal kita cepat Kalau kita modal kita 100.000, beli barang 100.000, jual 150.000. Di sini kita dalam untung 50.000 dalam masa yang cepat. Okey. Kalau kita beli barang 100k dengan modal 100k ni, kemudian kita boleh jual 150k, kita punya modal cepat dapat balik Sementara kita nak tunggu musang king kita dengan rusa kita membesar. Okey, sumber bantuan kita dapat subsidi daripada pertanian, latihan teknologi daripada pertanian, promosi agroturisme dan angkasa, SKM, MARDI dan bantuan-bantuan kerajaan dari sudut infrastruktur kita mohon. Okey. Kemudian kita mohon juga bantuan pembiayaan modal dan operasi daripada bank-bank boleh beli drone dan boleh beli jentera. Kemudian pertubuhan pertanian dapat sokongan teknikal, penyelidikan daripada MARDI. MARDI ini penyelidikan. Okey. Promosi agroturisme ni pun boleh. Kementerian trade ni. Matret ni. Matret Kemudian kita dapat bantuan pertubuhan koperasi, pertubuhan peladang, persatuan penduduk. Persatuan penduduk. So, collaborate dengan semua orang lah, termasuk yang universiti. Termasuk universiti, kita kena ambil. Kerajaan negeri, local government, boleh minta bantuan dengan kerajaan negeri. Siapa-siapa saja yang boleh bantu, kita minta dapatkan, kita hantar kita punya proposal supaya mereka boleh membantu kita. Alright. So, dari segi kesimpulannya, projek Durian King Farm Rusa Haven and Agrotourism Expedition ini bukan saja memberikan peluang pertumbuhan ekonomi,
melalui pertanian peternakan, tetapi juga mencipta destinasi agrotourism. Cantik, menarik, ramai orang suka melihat, ya, sambil makan-makan durian. Yang unik, ya, dan menyediakan peluang dalam sektor health tourism. Peluang pekerjaan termasuk health tourism ni dapat sehat dekat situ juga. Diharapkan kerjasama dan sokongan dari pihak berkepentingan untuk merealisasikan potensi besar projek ini dapat direalisasikan, ya. So, semoga proposal ini diterima oleh ahli dan ahli menyokong. Kita perlukan tak ramai dalam 10 orang saja, yang mana seorang menyumbang dalam RM 5K saja untuk peringkat permulaan ni. Ya, maka kita adalah modal permulaan untuk kita mulakan projek kita. Semoga bermanfaat dan anda yakin untuk melaksanakan projek ini, mari kita lah jihad ekonomi, jihad pertanian. Kita dapat menjadikan vision kita, menjadikan petani adalah orang paling kaya sekali di Malaysia. Petani orang paling kaya. Dia hidup sendiri, dia tidak memerlukan bantuan apa-apa daripada sesiapa. Okey. Kalau orang boikot dia pun, dia masih boleh ada makan, ada minum. Sebab dia tanam sendiri, ayam dia sendiri, itik dia sendiri, rusa dia sendiri, dia ada sumber protein dan dia ada sumber makanan sayur dia sendiri ditanam. Dia merupakan orang yang paling kaya di Malaysia, ya. Yang hidup dia tidak mengharapkan kepada orang lain. Okey. Kalau dia boikot orang, dia ada option dia sendiri boleh makan. So, kalau diboikot musuh-musuh yang selalu menghina, menekan, mempelecehkan orang-orang petani, orang-orang Melayu, orang Islam, mereka bila boikot dia berkesan sebab mereka ada pilihan makanan dia sendiri. Okey, semoga manfaat dan kita akhiri dengan tasawuf farah dan surah Al-Asri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih.